Assalamualaikum and hai semua, welcome back to Makmal kita channel edisi beta fashion. Hari ni saya nak share dengan korang semua satu jenis botol jar yang boleh jimat space. Jom kita simak video. Okey, ni saya dah beli hari tu. Dia bungkus macam gini, terus hantar JNT tak. Okey, so saya tunjuk sikit ni. Ini bekas dia. Dia plastik tau, plastik super clear. Dia taklah kecil sangat. Dan ini cap, dia punya cap. Okay, so dalam ni ada 120 biji. Saya harga dalam 110 ke 120 ringgit macam tu lah. So siap shipping. So bagi saya agak murah. Dan kita nak check dia punya keberkesanan, boleh ke dia jimat space. Kalau ikan korang dah ramai dan farm korang pun kecil, so korang kena cari bekas yang jimat space lah. So ada orang pakai bekas botol whisky tu kan, bekas kaca tu, yang tu bagus juga, tapi dia berat sikit lah. Ok, so macam biasa saya gunakan bekas plastik yang beli di Ion Big tu. Saya nak try, kita letak berapa biji yang boleh muat dalam bekas ni. So kita try isi air dulu. Okay, nak isi air ni kita kena pakai bekas yang ada macam corong kat depan ni kan, mudah sikit lah kita isi. Sebab dia punya permukaan atas ni kecil kan. So saya rasa special bekas ni, di samping dia boleh jimatkan space, so ikan korang tak akan lompat. Benda kecil kan, ikan nak keluar pun susah juga tu. Tapi kalau ikan-ikan yang besar, saiz besar, bagi saya tak sesuai. Korang janganlah guna bekas ni untuk ikan giant pula Ni mungkin untuk first jar anak ikan korang sebelum korang masuk dalam SU tank, ataupun sebelum korang masuk dalam botol, korang boleh pakai ni lah. Kalau botol tu bagus juga, tapi dia makan space berbanding botol ni. Sebelum ni saya gunakan botol, kalau korang perasan video saya sebelum ni, saya ada gunakan botol air mineral tu yang saya guna selotip kan. Bila saya masuk dalam ni, dia boleh muat dalam 16 kot, 16 biji, mana 16 ekor ikan sahaja yang saya boleh letak dalam bekas Ion Big ni. Sekarang try yang ni pula. Ok, saya dah siap isi air. So boleh tengok daripada saya gunakan botol air mineral tu yang tadi saya kata 16 ke 17 biji tu, 16 biji dia boleh masuk dalam bekas ni. So, saya guna botol jar yang baru ni, saya boleh muatkan dalam 21 bekas. So jimat space sikit lah, daripada 16 21 ada tambah 5 ekor lagi boleh isi dalam ni. Ok, macam biasa bila kita dah isi air, tambah sikit lah EM4 daripada Port Suli Beta untuk menjaga kualiti air ikan laga, nak kasih dia sihat. Kita nak tukar air tu, dia ada jarak yang agak panjang sikit lah, insyaAllah. Sebab EM4 ni dia akan jaga kualiti air, dan dia akan uraikan amonia tu, najis-najis daripada ikan laga tu, dia akan uraikan supaya dia tidak terlalu berbahaya pada ikan laga. So sebenarnya benda ni bergantung pada makanan yang korang bagi. Kalau korang bagi makanan hidup, sebenarnya air ni dia lambat kotor sikit. Tapi kalau korang selalu bagi pellet, pellet ni dia akan cepat kotorkan air, di samping dia berminyak. Lagilah kalau ikan tu tak habis makan pellet tu. Jadi kat sini, sebab saya pun tak ada dah fully bagi makanan hidup, saya buat DM. So kadang-kadang kalau ada bloodworm, saya bagi bloodworm. Tapi kalau tak ada stok tu, saya gunakan pellet macam biasalah. So bila gunakan pellet, saya rasa air saya cepat kotor sikit. Jadi dengan bantuan EM4 daripada Port Suli ni, alhamdulillah, korang boleh tengok video sebelum ni. Korang yang nak membeli ikan laga boleh pergi ke IG Makmal Beta ataupun Facebook Makmal Beta, dan korang juga boleh like Facebook page Makmal Beta.
So korang boleh tengok lah dalam video sebelum ni saya ada gunakan EM4 ni dalam penjagaan air ikan daga selepas 6 hari. Biasa saya tukar air dalam 6 hari dah. So korang boleh tengok beza air masih jernih. Tengok episod-episod sebelum ni Okey, dah siap masukkan air, dah siap masukkan EM4. Sekarang saya nak masukkan ikan. Pilihan ini pilihan, korang boleh masukkan pati ketapang. Untuk kali ni saya tak letak pati ketapang. Pati ketapang biasanya kita guna untuk turunkan pH air. So bila pH air turun, ikan akan bermutasi. Tu untuk spesies ikan bermutasi lah. Contohnya macam koi, candy, multicolor, avatar, semua tu ikan bermutasi. So kita perlukan ketapang, kita perlukan jus ketapang, pati ketapang untuk turunkan pH air. So standard pH air yang sesuai untuk ikan laga adalah antara pH neutral lah, 6.5 ke 7.5. Itu untuk ikan yang tak bermutasi. Kita dah tak nak bagi ikan tu mutasi, so kita jaga pH biasa lah. Kalau korang nak ikan korang mutasi, biasanya kita akan rendahkan pH kepada 6 dan ke bawah sikit lah. Jangan terlalu rendah pula, bahaya untuk ikan. So kita letakkan pati ketapang bersesuaian dengan ikan yang kita nak. Dia kecil sikit kan, 2 bulan lebih nak masuk ke 3 bulan tambah. Sebab ikan laga yang jenis berwarna ni, dia mutasi dia lambat, sampai 5 bulan baru dia full mutation dia tu. Jadi masa tu lah kita gunakan daun ketapang untuk bantu dia mempercepatkan proses mutasi. Dan bukan setakat daun ketapang saja, daun-daun lain yang ada tannin ni korang boleh pakai. Daun buluh ke, daun pisang ke, semua yang kering tu kan, batang pisang, semua tu membantu sebenarnya dalam proses mutasi ikan laga. Sekarang ni orang pakai kayu sekang, kayu secang, boleh juga, tak ada masalah. Dan kalau pH tinggi pada 7.5, ikan pun boleh bermutasi. Okey, nak isi ikan laga ni senang je, sebab ikan ni yang kita jar ni ikan yang kecil-kecil, bukan ikan yang besar. Kalau yang besar tu payah juga nak masuk dalam tu. Jadi saya jar ikan yang kecil-kecil sahaja. Kalau tak jar ni dia gaduh dalam spawn tu. So dah koyak-koyak nanti dah tak cantik kan, dah rosak ikannya. Jadi kita cepatkan proses jaring. Okey, sekarang saya nak tunjuk sikit tutorial ni, testing saja macam mana saya tukar air menggunakan botol gel yang kecil ni. Saya rasa ni dalam kuantiti air dia adalah, volume air dia adalah dalam 350 ml. Okey, kita ambil satu contoh ikan. So cara nak tukar air dia mudah saja. Korang keluarkan separuh ataupun hampir-hampir nak habis air tu. Mana semua kotoran dia dah boleh keluar. Ini untuk kalau korang rajin tau, 3 hari sekali kita buat tukar air. Jadi air tu masih jernih lagi, jadi kotoran-kotoran dia boleh keluar dengan cepat. Okey, sehingga air sikit macam ni, jangan keluarkan habis kesian ikan tu. Jadi kita tambah air baru. So tadi air lama dah keluar, so sekarang kita masukkan air baru. Jadi cara tukar air dia mudah je dan cepat. Korang keluarkan air, masukkan air baru, so dia boleh jimat masa korang lah sebenarnya. Cara nak cuci dia, satu caranya hari tu saya dah beritahu, kena guna yang brus botol bayi. Yang ini saya pakai, ini beli kat IKEA tak? Brus IKEA. Bukan lah, ini brus Tupperware. Brus Tupperware wife saya punya, pinjam. Nak testing je, nak tunjuk testing je. Nanti kalau dah okey boleh beli sendirilah. So nak cuci dia kata kena bersih. Untuk keladaan, kalau korang selalu dedahkan botol ni pada cahaya matahari, nanti dia akan timbul keladak-keladak algi hijau tu. Jadi benda tu agak susah kita nak basuh, jadi kita terpaksa menggunakan brus. Tadi brus botol Tupperware tadi tu, ataupun brus botol bayi boleh juga. Itu disarankan oleh, yang itu disarankan oleh seller tu sendirilah. Okay, so kita tengok ikan dalam ni. Testing. Okay, itulah ikan-ikan yang saya jar. Dia tak besar mana lagi, baru junior. So korang rasa macam mana? Sesuai tak? Ini cara nak bagi makan bagi makan pellet. Saya bagi pellet je. Biasanya untuk makanan hidup kita gunakan dropper, ataupun korang boleh guna botol sos tu kan, kalau kawasan korang luas. So untuk bagi pellet ni kita tak payah bagi banyak, 4 ke 5 sahaja.
Okey, ini adalah cara kedua korang nak bersihkan botol korang tanpa menggunakan berus botol tadi. Okey, korang nampak yang bawah ni dah berkeladak. Ini dah hari keberapa, dah 5 ke 6 hari kot saya tak tukar air, tak sempat. Jadi dia keluarkan keladak hijau kat bawah tu. Okey, macam mana cara nak bersihkan dia? Kalau ada ikan mati contohnya, korang kena basuh dengan sabun tau, supaya kubang-kubang tu matilah. Okey, kita gunakan span ni Okey, gunakan span yang korang basuh yang macam yang kuning bawah tu. Kita ambil yang hijau saja. Yang bawah tu kuning, kita ambil yang hijau sahaja. Korang masuk dalam tu, korang goncang-goncang sekejap, dalam tak sampai seminit pun. Kejap je kita goncang-goncang. Sebelum ni botol ni ada ikan mati, jadi saya letakkan air sabun. Kalau ikan korang tak ada yang mati, tak perlulah basuh dengan air sabun. Okey, korang nampak tak? Tadi hijau kan, kita goncang je, terus dia hilang kotor. Ada sikit-sikit tu, kalau ada masih lagi ada sikit-sikit, kita goncang lagi ataupun gunakan bantuan berus lah. Okey, contoh botol kedua. Okey, span saya pun dah bersabun dah tu. Untuk korang tak perlu pakai sabun pun tak apa. Saya biasanya untuk bersihkan saya tak pakai sabun pun. Dia untuk kali ini sebab ikan tu mati, jadi saya pakai sabun lah. Okey, nampak tak? Bersih kan? Kita tak perlu pakai berus botol tu, tak payah. Kita pakai span yang bahagian atas saja, bahagian hijau tu saja, letak air, goncang. Ini pun boleh kat korang beli kat DIY, tapi saya rasa tak berapa sesuai. Ini kalau untuk yang lagi nak keluar lah, bagi saya kurang sesuai. Baik korang beli yang batang tu, depan tu ada span yang boleh masuk lah, span kecil je Okey, saya rasa sampai sini perkongsian saya kali ini. Korang rasa video ni bermanfaat, boleh tekan button like dan share kat kawan-kawan. Korang nak appreciate, hargai kerja saya, boleh bantu tekan button subscribe dan butang loceng. Hingga jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum.